istighfar itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis daripada Amr bin Al-As. Hadis daripada Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang dihantar oleh sahabat membawa dia mengembangkan Islam sampai ke Mesir, dan di sana meninggal dia di Mesir. Ada sebuah masjid di Kahirah itu, satu masjid dipanggil sebagai Masjid Agung, dekat kawasan kalau sampai Mesir ke kawasan Giza, jalan nanti ke piramid. Sebelum itu ada setempat dipanggil kawasan Giza itu satu masjid besar yang tiap tahun jemaah yang sembahyang tarawih, jemaah yang sembahyang tarawih di masjid itu bertampung lebih kurang, masjid besar bertampung lebih kurang 6,000 lebih 7,000 orang. Tapi yang sembahyang dia hampir ke 50,000 orang. Bukan sembahyang menatih masjid, ada kok jalan tak mana pagi mereka sembahyang. Pasal ada satu imam yang baca cukup sedap, agak imam Ederi yang juga dia main kepada Syekh Syekh Muhammad Jibril. Jadi imam Masjid Al-As di Mesir itu, masjid kedua boleh masuk dengan lebih 10,000 orang. Kalau tak takut berlimpah sampai dua sembahyang 50,000 orang sembahyang. Banyak orang sedang tarawih. Kalau buka puasa ni, kalau buka puasa berjalan. Kalau buka puasa di rumah, pakai balik pun tak boleh masuk. Baik, Al-Amr bin Al-As adalah seorang sahabat Nabi SAW yang dihantar, yang dihantar untuk mengembangkan dakwah di Mesir. Dan ini ada wafat di sana, dan di tepi masjid itu ada satu makam dia, kubur dia di sana. Ceritalah dalam masjid bersembahyang tepi sana dia kubur dia. Nah, ziarah bagian luar, satu ruang untuk orang ziarah dia. Kubur ataupun Amr Al-As dan anak Abdullah bin Amr. Baik, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Amr Al-As. Contoh saya Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Amr, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa yang Nabi sabdakan? Nabi sebut Salatan la yuqbalu Allahu minhum salatan. 3 jenis manusia yang kalau sembahyang Allah tak terima. 3 jenis manusia yang Allah tak terima sembahyangnya kalau dia sembahyang sekali itu. Kalau dia tak sembahyang jadi kafir, kalau dia sembahyang Allah tak terima. Sembahyang tak terima disebabkan orang yang munafik. Apa orang munafik? Ciri-ciri orang munafik itu hadis Nabi sebut. Apa cerita orang munafik? Hadis Nabi kita baca. Bila cakap bohong, bila hadatsa kadzaba, bila cakap tipu, menipu. Kalau cakap tipu, menyebut semua tipu, itu orang munafik. Walhamdulillah, minta Allah jauh daripada sifat itu. Cakapnya bohong. Orang munafik yang Allah sebut, mereka itu akan
Sebab Allah murka sangat, Allah marah semua dengan golongan rokok ni. Antara ciri itu yang kemudian mereka termasuk dalam orang yang sentiasa duk halang, sentiasa duk tegar, sentiasa duk galang orang-orang yang tak, orang yang tak dan agama Allah dia paling tak mau. Dia baru fikir macam mana nak bagi agama Islam jatuh ke bawah. Agama Islam betul itu di bawah. Kali dia kata apa Islam dan dia kata kali dia kata apa Islam dan dia kata maka Allah subhanahu kerana perancangan pokok macam ni, kerana perancangan pokok yang kita bertafsirkan sebagai munafik ini, maka orang Islam tak ada. Dikejar berapa banyak niatnya. Pasal apa? Kerana dia tak mahu orang Islam tadi. Kata negara sendiri, negara kita sendiri, ceng-ceng balik dia bagi. Yang lain menang, main tangan ni. Tapi satu pada kata mereka ni boleh menang, kita tak berhenti. Buat usaha bertipu kerana mereka tak mahu orang Islam naik. Sebab orang Islam, kalau orang Islam naik, susah mereka. Kalau orang Islam, orang beriman naik, orang munafik tak susah sekali. Maka Allah ajak kita tuan. Cerita munafik dalam surah Taubah Allah sebut wala taqum ala qabrihi. Kalau dia mati, jangan berdiri pada kubur dia. Dia jangan sembahyang. Penghinaan daripada Allah kerana mereka orang yang alam bagi orang Islam tak pernah mau kepada orang yang benar. Tak ada lawan itu kerana orang lain. Dia lawan orang kerana Allah. Kerana dia tak mau kerana Allah Ta'ala. Tak mau Allah tak sabar. Yang dia tak mau Allah tak sabar. Sedangkan Tuhan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ada Tuhan yang dia suka. Jadi kita letakkan nama Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana seperti itu. Baik, maka Abu kata Nabi telah bersabda ada 3 golongan yang Allah tak terima sembahyang. Bila Allah tak terima sembahyang, bermakna kufur. Bila Allah tak terima sembahyang, bermakna kufur kepada Allah. Sembahyang Allah tak terima, tak sembahyang kufur, sembahyang apa kufur, dua-dua dia tolak. Dia tolak, maknanya jadilah mereka tak salat. Kita bincang orang tak sembahyang. Akibat orang pakai sembahyang tapi tak ada perubahan. Satu apa? Golongan mana yang Nabi kata 3 golongan yang Allah tolak sembahyang apa? Pertama, golongan yang Allah tolak supaya mereka itu Nabi kata Rajul taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama Nabi kata siapa? Rajul taqaddama qauman. Rajul taqaddama qauman, satu orang lelaki yang tampil ke depan menjadi imam. Wa hum lahu karihun, tapi dia semua orang kecil. Orang tak tahu dia. Imam ni dan istilah bahasa, istilah mereka, istilah agama, imam ada 2 makna. Satu imam sembahyang, satu imam pemerintah negara. Dua-dua dia pakai imam, pemimpin. Imam sembahyang pun imam. Yang ni yang kena faham, dia tak faham ini masalah. Nabi SAW dia pimpin Madinah, pimpin negara, dia juga pimpin solat, pimpin segala-galanya. Bukan nak bawa orang pada dunia saja, nak bawa orang pada Allah Ta'ala. Dia tanda agar dia nak bawa orang pada Allah Ta'ala ialah dia sembahyang di dunia.
dia nak bawa orang kepada Allah, sembahyang dia jadi imam, bawa orang kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sembahyang pun tak pernah jadi imam, tiba-tiba lihat kalau dia jadi imam, dia tahu. Dia tahu. Dia cuma nak bawa, bukan nak bawa kepada Allah, dia nak bawa diri untuk kesenangan. Tanda dia nak bawa kepada Allah, sembahyang dia jadi imam. Dan dia boleh membawa orang dalam solat yang menuju kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam ada kita jadi orang beriman kepada Allah Ta'ala yang ciri-ciri dia tanda kata dia nak bawa orang kepada Allah, dia bersemayam di masjid jadi imam. Mayat ke apa yang kata semua mayat awal apa ada orang kata-kata datuk jadi mayat tu jadi imam boleh kata-kata kata jadi bukan jadi boleh jadi kepada dia tentu ada mayat satu dia berdoa tu mau semua dia tu jadi imam tu boleh nenek itu kata dia tahu tu apa ini no kalau boleh jalur dari yang ini tu dia pilih tu Allah tujuh saatnya pada nama itu geng-geng ni geng-geng pokok dia kata kawan dia kata apa dan tu jadi dia Allah no baik. Nabi kita dalam hadis Allah tak terima salat tiga jenis golongan. Pertama, rajulun taqaddama qauman, seorang yang menjadi ketua kepada satu kaum. Taqaddama memang di depan. Jadi ke depan dia menjadi imam kepada satu kaum makmum. Ada orang ikut dia, dia jadi ketua. Dan sedikit Allah. Saya tanya, kalau satu baik dalam baik ni kalau makmum di belakang gelo, penumpang gelo, terima okey, dah sampai. Kalau dah sampai ke stesen. Kalau belakang gelo, tapi terima dia okey, terima dia tak mahu. Dia sampai. Hak belakang mahu, mereka tak mahu bersampai ke stesen. Bisa bayar. Tapi kalau orang belakang ni okey, mereka mahu jadi mana? Jadi mana? Boleh. Kalau dia bawa mereka atau video, mereka ikut. Allah kata boleh buat boleh. Kenapa? Kita kaedah kita. Ulama ini bukan nak pimpin. Ulama nak usulah. Jadi upaya ulama kena jadi tuan oleh berusulah. Tak terima mana? Nak pergi ke mana cik? Kau nak jadi dia tu. Kanan. Bukan dia nak bawa. Bila ada orang bawa, dia berbawa. Dia bawa, nak menipu kami. Sebab kami tahu jalan. Ulama-ulama dia tahu kiri kanan, hal yang haram, sohbatan. Dia tahu pasal Allah bagi ilmu. Ilmu mana? Ilmu Nabi lagi. Ilmu Nabi boleh Nabi. Itu sudah. Mereka kata ni Nabi mana ni berdepan, depan kanan kiri, atas pun dapat. Pasal dia tahu. Dengan hukum hakam Allah Ta'ala dia tahu. Dia dah apa? Dekat orang yang nak tahu. Maka pemimpin pembawa kena dekat ke ulama. Tahu selamat. Makmum dia dekat selamat. Kan? Itu. Contohnya semuanya aku sama semuanya pun. Kalau saya jadi imam, di belakang saya ada uang ngalir dan ia bertekuk kesiapan kita berani. Pasal kalau salah dia berani. Dia berharap kiri kanan dan bawah. Contohnya baca ayat Quran sinar. Dia boleh duduk. Dia boleh harap. Dia jalan. Baik. Jadi pemimpin ini imam dan dua. Satu imam salat, satu imam ketua negara. Ketua negeri. Jadi kaedah Islam adalah
Kalau dia orang yang dibenci, Allah kata kepada sembahyang, la tuqbalu salat, la yuqbalu salatun. Allah tak terima sembahyangnya. Pasal dia naik dari pemimpin, orang benci. Benci pasal apa? Kata Syarah, benci kerana dia orang yang tak suka, yang bermaksiat kepada Allah. Orang benci dia pasal maksiat. Kalau orang benci dia tak boleh makmum benci, tapi dia taat kepada Allah, orang tak tahu dia, yang itu tetap dia boleh. Tapi bila mana orang benci sebab dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala, dia ada betul-betul orang benci sebab dia buat dosa, orang benci dia, orang marah sebab dosa dia, maka dia naik di pemimpin, dia naik di imam, dia dalam laknat daripada Allah. Dan kalau salat, dia salat yang Allah tak terima. Tak terima kita tak boleh Allah, kalau dia jadi imam, Allah tak terima salat dia, Allah terima salat kamu. Itu kaedah. Dia Allah tak terima salat dia, dia wujud tak memadam. Hak belakang kamu Allah terima. Sebab apa macam dia kena terima, dia naik contoh, dia terima, naik juga dia memimpin. Jadi padahal dia dibenci oleh ayat-ayat, dia dibenci oleh makmumnya. Jadi soalannya, Nabi kata hadis, kita tak pakai hadis Nabi, tak pakai jawab. Maka Nabi kata, la tuqbalullah. Atau salat satu la yuqbalullah. 3 jenis manusia yang Allah tak terima salat mereka itu. Kalau dia salat tak terima, maka tak ada apa. Jadi Allah tak sayang. Kalau sembahyang Allah terima, tak sembahyang lagi Allah tak terima. Siapa? Seorang lelaki yang mengimamkan satu kaum, padahal kaum dia benci kepada dia. Wahum lahu karihun, dia itu dibenci oleh makmumnya. Dibenci sebab apa? Kerana dia itu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mana dia solat, kita solat 5 minit, solat 5 minit. Makmum dimakan terpaksa ikut dia, maka sepatutnya dia solat itu dalam laknat Allah dan Allah tak terima dia. Kalau 5 minit jadi imam, dia jadi imam, makmum akan benci, maka dia 5 minit itu dia dilaknat oleh Allah dan solat Allah tak terima. Kalau 5 tahun, 5 tahun dalam laknat Allah dan 5 tahun Allah tak terima solatnya. Nah, boleh minit kalau Allah pasal lahum karihun, Allah benci. Dia naik juga, maka solat Allah tak terima dan dia dalam laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum itu bila nak jadi itu, nak jadi imam, nak jadi pemerintah, kalau benci dia mana? Jangan Ali bila pakai nama Ali kata kat Sanusi, buat Sanusi. Kalau orang suruh jadi pemerintah, kalau dia tolak, pasal apa? Pasal padam, dia lihat. Bila masalah, boleh dipancung. Bukan maknanya orang pancung, Allah benci, Allah murka. Kalau dia tolak. Tapi dia pengaku, dari itu baru jadi mimpi. Kalau tuan muslim Allah, kita paham dengan segi sembahyang. Kalau kita bawa jalan lain, siapa ni boleh apa? Boleh bahasa sembahyang tak kena takbir. Sembahyang kena takbir, siapa ni boleh apa? Tapi dia nak sembahyang dia berebut, tak ada pasal. Benar? Mesti ada pasal dia berebut. Dia Dia tak apa tanya. Kita bawa lah. Kalau dia 5 pun berebut, mana ada pasal? Kita nak sembahyang, sama-sama ini tak boleh terima kita ada, kita kasih kita boleh, dia boleh, tak ada masalah. Pasal sembahyang dan Allah Ta'ala. Tapi dia nak lokkan tu imam berebut. Jadi fitnah mana contoh mana? Maka tentu ada pasal. Ada pasal kan? Kalau jadi pemimpin berebut, ada pasal itu. Kalau nak sebab Nabi kata dalam hadis kan, pemimpin itu
Sayyidul Qaum yusahibuhu. Ketua kaum itu sentiasa berkhidmat kepada kaumnya. Khidmat di mana rupa dia kena dulukan. Dia kena bagi hak ayahnya. Orang yang mau bukan guru dia. Baik. Jadi Nabi kata, kalau seseorang yang jadi imam sedangkan orang benci, maka ketahuilah dia itu laknat daripada Allah dan salatnya Allah tak terima. Lepas sono, ingin jadi imam di sono, ingin dipimpin di sono, oh, jangan. Di sono Allah, sono sebab jadi imam. Di mana laknat Allah Taala kata terang. Di mana? Pasal orang benci, orang tak mau. Naik juga laknat, laknatnya. Kalau kata mereka apa? Na'udzubillah kalau kata Allah. Kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi nak jadi pemimpin, nak jadi imam, kalau orang tak nak, bagi kepada orang yang boleh. Sebab kita mesti nak berbina oleh ahli. Nanti kata dalam hadis, kalau amanah bagi pada orang bukan ahlinya, tantazis sa'ah, tunggulah saat kehancuran dan kiamat. Kalau benar satu benda lagi bukan kepada ahlinya, maka kiamat wasfah lagi. Yang pertama, yang kedua, imam. Ini cepat ke? Ya cepat ke. Imam. Kalau imam itu bagi makmum di belakang selawat, ismayat. Terus sembahyang, terus solat. Kalau imam itu imam yang baik, bacaan yang baik, tertib sembahyang yang baik, ikut syarak. Soalan saya, makmum di belakang berselawat kepada Allah. Kalau imam yang baik, paham? Saya ulang balik. Kalau imam dibaca, rokok pun sujud pun semua ikut syarak, ikut Nabi. Maka kamu akan sempurna, tertib, sembahyang tak ada macam. Tapi kalau haknya jadi imam ni, sembahyang dia tak buka, dia tak tahu hukum hakam. Lepas takbir, takbir sujud, cendamu boleh, mana makmum berkata saya jawab hati dan jawabnya. Dengan mana kata kalau imam itu tak betul, maka makmum dia semua bisa jawab. Makmum bisa jawab. Bila makmum bisa jawab, apa? Imam berkata ini masyarakat, maka berkelahi. Jadi masalah sekarang, imam dia mesti tengok orang-orang. Nama rakyat ni makna yang diraikan, yang dijaga dan dipelihara, amanah daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Tentang tahu kata Allah Taala, wahai orang beriman, jangan kamu khianat kepada Allah dan Rasul. Surah Al-Anfal. Pasal apa ayatnya ada surah Al-Anfal? Pasal apa ayatnya ada surah Al-Anfal? Dan Al-Anfal ini cerita pasal ghanimah, cerita pasal harta rampasan. Faham? Orang khianat kepada agama Islam ini sebab Anfal, pasal harta rampasan, pasal nak kaya. Itu yang khianat pada agama, khianat pada Allah Taala. Dan Allah kata lagi, wala takhunu amanatikum, jangan kamu khianat kepada amanah yang Allah beri kepada kamu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui yang kena khianat. Allah, Masya Allah. Itu tafsir ayat itu panjang. Amanah di banyak khianat. Amanah yang banyak yang tak ada terhukum. Baik. Jadi imam dia diamanahkan menjaga salat untuk makmum yang membawa makmum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat dia berapa pemimpin tempat, kampung, pemimpin negeri, pemimpin negara,
Dia mesti membawa manusia pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Muhammad dalam hadis lain, Nabi siapa yang diberikan amanah memimpin tetapi dia tak pimpin rakyat dia kepada Allah Ta'ala, dia adalah api neraka Allah. Sebab dia kena bawa manusia pada Allah Ta'ala, bukan bawa orang lain, bawa manusia pada Allah. Baik jadi Nabi kata Allah tak terima golongan pertama ialah golongan dia diterima orang tersebut, maka soalan yang Allah tak terima dan dia adalah laknat daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, manusia kedua yang Allah tak terima salatnya dan dalam laknat daripada Allah. Siapa dia? Yang kedua yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah ya'ti bis-salati dibara. Yaitu yang kedua ialah laki-laki yang mendirikan solat selepas akhir masa. Yaitu bis-salat, seorang lelaki yang bersembahyang, dia masuk dalam sembahyang di bawah bermakna lah ujung-ujung waktu pengulangnya. Ini juga Allah tak terima solat dia. Kalau solat pun Allah tak terima. Jadi untuk kita fikir agama, kita fikir kata tiap-tiap waktu sembahyang itu, contohnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pada dia ada waktu-waktu sembahyang. Contohnya sembahyang subuh ni, subuh ke bawah, subuh kita kata kena, kita tengok jam, tengok jam di bawah, jam. Subuh tak kenal dia tak kenal lima orang. Saya dapatnya buku kata kenal dia pada itu 5:45. No, di bawah tangan subuh lewat. Pasal apa? Pasal dia apa? Rumah tak subuh lewat. Subuh 5:45 kata saya nak pergi subuh kenal tu. Kita ambillah kenal sama pada pihak kita bersuku-suku di pihak kita. Habis kan? Dari pukul 5:45 kena ambil kena. Baik kita ambil kena. Dia sembahyang ambil kena. Subuh ambil kena. Tengok jalan ni. Tengok jalan. Kita tengok berlipat. Tengok berlipat. Jauh habis tu buah tu. Pukul 7 2 minit. Berlipat kita potong saya tak. Betul boleh mana? Pukul 6 betul apa jam? Sejam. Maka Allah dalam sejam itu ada 7 masa. Bukan ini. Sejam 7 masa. Masa apa contohnya? Masa afdal. Masa afdal. Masa pagi, pagi orang pergi banyak. Masa afdal, masa sunat, masa harus, masa makruh kekerahan, masa haram, dan masa haram yang dimakruh oleh Allah Taala. Boleh 7 masa yang ini. Contohnya bangkit dah awal dah genap betul sembahyang tak sembahyang berehat tengok TV senaman pagi. Orang solat tu senang mantap. Biasa berehat sampai pukul 6:45. Tak ada apa-apa ni 6:45 bangun nak sembahyang subuh. Memang waktu ada lagi, tapi waktu tu waktu yang ditegak atau waktu yang tahrim. Haram sembahyang waktu tu, tapi sembahyang besok dan wajib sembahyang. Jangan kata waktu tahrim tak sembahyang masuk. Waktu tu haram sembahyang, tapi kita sembahyang juga bermakna wajib sembahyang dalam dosa. Maghrib pula tengok jam bagi betul
begitu ni. Dua balik. Mana ada yang balik? Lapan. Satu Isya. Dua. Balik. Mana ada nampak lah. 7, 29. Begitu. Kita mau kawan begitu. No. Bila dia tu bawa tak kira ustaz tidak boleh bawa. Kalau bawa tak kira ni. No. Baik, 7. Ustaz 7 tak tahu. 29. 7, 29 balik. Habis Isya 8. Tengoklah begitu. Tengok. 8. 41. 41. Lebih lagi tak enak. Tak apa. 8.41. Baik. Mana yang awak jawab? 7.30, 8.30 sejam 20 minit. Di bawah mana? Mana sejam 20 minit itu dalam dia ada beberapa masa. Ada waktu afdal, ada waktu harus, ada waktu karah, ada waktu haram, ada bahagian. Ada. Contoh. Kan? Ini kita tahu hakikat yang masalahnya. Kata tinggal batu malam bila masalah. Saya tak namanya tinggal batu masalah malam bila. Bapak kita tanya, awak batu kan ya. Malam bila masalah. Batu kan? Batu kan korang. Masalah. Malam ni kan? Malam ni. Baik. Malam ni ada. Masalah malam ni 7.30 masuk maghrib. Kan? Suami balik kerja. Kalau kerja kembali rumah ini, kan 2 hari cuti. Bini ni setiap bisnes. Selasa kerja, apa? Ini nama 2 hari kerja. Bila kerja ni balik kerja, suami sampai rumah pukul 7. Lebih kurang 7. Lewat dah sikit, 6.30. Kemudian suami dia pun bila dah sampai balik terasa lah di masjid, kan? Suami ini terasa di masjid. Bila di masjid dia pun tujuh orang yang mandi semua pakai baju Melayu semua lah. Kain berkat dia orang semua nak pergi sembahyang maghrib di masjid. Dia pun pakai mandi pakai baju ni dan keluar rumah. Isteri tanya, bini tanya, bapa di mana? Di masjid. Di masjid. Jadi orang? Di masjid sembahyang. Di masjid sembahyang. Kata bini kan? Dia kata, takkan dia awal lagi? Mui awal lagi. Maka lagi dia kata, mana dia awal sembahyang di masjid? 7.30 balik. 7.30 balik. Ini kita bagaimana? Awal lagi mana? Kita pergi pasal malam dulu. Kan? Ini kita tak lagi. Jom pergi pasal malam dulu. Lagi kita mana boleh, mana kita nak balik. Tapi kita tak pergi pasal malam dulu. Satu kali semayang. Dah lepas semua. Kata lagi kita tak perlu. Tak usah tu. Maksud Isya. Ini kita tak lagi. Ini siapa nak tahu? Ini kita tak lagi. Dia kata lagi, ayah baju Nabi pasal dahulu. Saatnya 7.30 kita pergi. Lagi 8 balik rumah. Lepas suku balik lagi. Lepas sampai rumah. Bayang ni pasal apa? InsyaAllah kita datang pada situ. Lagi pun kaki tak lagi juga. Macam kaki ni juga. Kaki tak ada. Wabak kaki tak ada. Kaki tak ada. Tak ada. Rela jahil tak apa. Rela jahil tak kaji. Rela jahil bukan. Jahil itu bahasa apa? Jadi bahasa Arab. Melayu itu apa? Jahil bahasa Arab. Melayu itu apa? Tak bunyi. Melayu itu apa? Jahil bahasa Arab. Melayu itu apa? Tak tanya muslimat itu agama. Tanya mereka agama. Oh muslimat. Arab kata jahil. Melayu itu apa? Jahil tak bunyi. Jadi
Penduduk kita tahu lihat depan saya tak boleh juga. Jahil bahasa tadi betul apa? Betul tahu tak sebut kan? Bodoh. Nah, bodoh. Baik rela tu kebodohan. Tapi juga tak ada bodoh. Kaki bodoh, ayah bodoh, anak bodoh, dari mana si bodoh? Bila mana Allah suruh ngaji tuan-tuan, pasal apa Allah suruh ngaji? Pasal apa? Cari sebab pasal apa Allah suruh ngaji? Sebab nak bagi beza di antara manusia dengan binatang. Pasal apa Allah suruh ngaji? Tuhan turun semua manusia yang ngaji. Khalaqal insan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan, bukan khalaqal bahari. Khalaqal insan. Jadi Allah jadikan manusia, maka manusia lah yang tadi. Dan tak ada lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. Iqra tadi belajar. Siapa namanya? Insan. Manusia kita bagi. Ya Tuhan, subhanallah. Karena Allah Ta'ala suruh binatang berbagi sama. Siapa dia? Karena Allah suruh binatang berbagi, manusia berbagi. Agak-agak siapa banyak? Agak siapa yang berbagi? Agak-agak. Kalau Allah perintahkan binatang berbagi, manusia berbagi, agak-agak siapa banyak lagi? Pasal binatang tak akan lawan. Manusia cukup hebat nak lawan. Nombor satu nak lawan. Manusia kalau nak lawan nombor satu. Kenapa? Binatang tak lawan. Suruh makan. Suruh minum. Bagi rumput makan rumput. Bagi ayam tak kira sekali. Tak makan yang tu pun dia tak mati. Dia tak dapat. Pasal dia tak kalau lawan dia payah. Itu pun dia jadi manusia yang jadi manusia hamba Allah yang taat. Kalau manusia tak ambil pakai haiwan itu ketaatan dia tak ambil. Kalau tarik lembu lawan, lembu tak mau jalan. Buat apa? Dengar. Tarik lembu tak mau jalan. Tuan dia buat apa? Apa? Jangan. Tarik lembu tak jalan. Tuan buat apa? Buat apa? Dia pergi belakang lawan. Katuk dia. Timpai dia tadi. Kalau boleh habis sepak-sepak lembu. Marah. Pasal apa? Lembu tak kata. Lembu tak mau ikut. Oh kalau mereka apa? Ni kamu tak mau ikut perintah Allah, ni Allah tak apa kan? Allah tak apa kan? Allah suka kan? Sombong lagi kan? Tak boleh. Bila lembu pakai nak katok, pandai tak? Pandai payah kita kata lembu ni kamu ada sebalik semua. Maka tapi dia yang tak mau dengan kata Muslim semua yang Allah. Baik, mereka dalam jahil apa? Jangan lagi. Begitu. Dia maka tak terti lah. Hukum hakam tak terti, semayang pun tak tahu hukum hakam dia. Jangan bersemayang dengan kafir sampai negara atau hukum, sampai semayang atau hukum. Tapi semua jahil. Kan? Nabi kata pada hadis, mana pemimpin yang biarkan rakyat jahil, maka dia dulu masuk neraka dulu daripada orang lain. Baik, jadi saya bagi pihak kita tadi saya sebut nama sebagai fikrah, sebagai pendapat. Tuan-tuan memang berulang. Saya show semalam bisa terusik waktu kuliah malam. Saya rasa lagi dalam masjid
ngaji yang ngaji ini orang tua kita tuan yang kita ikhlas ini yang ngaji mana dia golongan remaja laki-laki tak ada satu. Kedua, yang kalau kita tengok dalam kuliah-kuliah manapun, golongan yang paling tak ada dalam kuliah ialah remaja perempuan, tak ada yang masuk tidak manapun. Tidak saya. Tengok macam ni kita kata. Dan pertama yang tak ada dalam kuliah remaja laki-laki 15, 16, 17, 18, 20 ni tak ada masuk. Dia berada pada kita 60, 55, 60, 65, 70. Nah, ini ada. Lepas ni alhamdulillah ada. Tapi hak yang 18, 20, 25, 30 payah cari. Remaja, laki-laki payah. Tak ada. Yang paling tak ada remaja perempuan langsung dia. Jadi tuan-tuan, remaja ni mereka menjadi orang dewasa nanti nak ganti kita. Nak ganti kita. Biar kita memang tak salah ganti. Ada Melayu kata Melayu kata patah tubuh hilang ganti. Memang patah nak tubuh, tapi tubuh ni kalau tubuh ni lalang tak ada. Kamu tubuh banyak tapi lalang pun ada guna lah. Lalang pun ada guna lah. Apa guna lalang? Akak dia boleh buat ubat. Kita ni buat palsu, tak boleh buat ubat apa. Jadi tuan, cuba tengok remaja perempuan tadi tak ada dalam masjid dalam kuliah. Sedangkan mereka ni lah yang nanti akan jadi ibu, jadi imam yang akan melahirkan anak-anak generasi Islam pada datang. Kalau mereka tak ada ilmu, Allah Akbar, jadi apa? Jadi apa? Maka orang kafir nak berikut depan dulu, sebab mereka lah akan bina agama. Bila mereka berikut, mana agama ni? Dan tuan kita ni bukan baca dalam masjid ni dulu. Kita bukan duduk nak jadi duduk sembahyang kami bila satu hari kita duduk kami rumah terus sembahyang kita. Last habis seorang mati. Nah, mati ni seorang aku ada ni yang dekat saya ni kita saya nanti mati hak ganti ada. Lama-lama kalau 10 cabut seorang punya rumah. Tak tambah 10 tu hilang satu-satu. 10 tinggi mati semua tinggi 9 mati semua tinggi 8. Kan tambah tak lama-lama tinggi 8. Lama-lama tinggi 5 pun lama-lama dia pun ada tinggi juga. Lama-lama takut tutup masjid tak ada orang sembahyang. Sebab itu pembinaan bukan bina masjid saja, bina orang yang ada masjid. Itu makna pembangunan. Yang kita tahu pembangunan luar pun kita tahu, hak dalam pun kita tahu. Kalau kita cantiklah ni masjid cantiklah, mana orang yang nak membangunkan masjid itu? Remaja-remaja mana ada? Jadi tuan-tuan, saya sure satu masjid ada daripada nak buat. Kebetulan saya sure dia pun kami nak buat. Buat apa? Tiap-tiap hari Jumaat. Tiap-tiap minggu kami berapa pinang sana kan hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad ini. Hari Ahad ada masyarakat pukul 9 sampai pukul 11 pagi. Yang ini kena pasal. Pasal apa? Pasal apa kita cerita remaja perempuan kita tak ada sekali. Maka kita cadangkan ni atau ayam hari Ahad masjid buat macam khusus. Masjid kena buat apa? Buat macam khusus. Pagi ustaz dan ustazah kan mengajak balik haid, nifas, Ramadan ajak balik. Mandi wajib ajak balik. Pada sekolah tak ada. Di sekolah tak ada ilmu.
Dia ada kalian kata sekolah agama sendiri pun sini pun dia tak ada. Tak ada nak lagi hal-hal tak ada. Ada pun yang lain. Tambah ni ngaji dengan tambah ni hak. Betul-betul tahu cikgu-cikgu ni ada satu sistem dia panggil PBS. Cikgu-cikgu tahu lah. Dan yang ustaz dengan cikgu-cikgu. PBS ni satu sistem cikgu kena buat kerja tani. Senang faham pula. Cikgu kena buat kerja yang tani sekolah. File ni borang cikgu nak buat. Bila masa dia nak kerja. Jadi kerja dia sampai petang. Petang pula ada apa lagi? Ada kerja pula. Suka. Hari-hari suka. Hari-hari. Cikgu di kerja, cikgu di perintah. Kami ni kerja belajar ke kerja tani? Tak tahu. Dua kerja dalam satu. Cikgu bukan cikgu. Cikgu berangkat tani sekolah. Habis mau berapa? Kerah. Semua fine gaji sikit teratur juga. Kerja timur-timur. Hari Sabtu pun kena pergi juga. Cuti banyak. Cuti yang ni. Bila cuti, ganti. Bila ganti, Sabtu pun kena pergi juga. Asal arahan makan. Kalau contohnya saya bayangkan di Mesir atau di Arab sendiri, di Inggris sendiri, di Australia sendiri, mereka mengaji buku yang dapat balik keluar. Dia mengaji apa ni? Buku yang nafsukah tak boleh orang ni. Tapi tak kadang-kadang pun berlawan orang lagi, berlawan orang ayah lagi. Pernah di sana ada kegagalan dalam sistem pengajian. Allahu Akbar. Jadi bila sekolah tak ada ilmu, saya katakan mesti kena berbeza untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak kalian yang di bawah. Buat apa? Kena buat kursus dan kena buat apa? Sebab tuan kita mengaji hari lain. Bagi kalau kita sampai dengan wahai kepada anak, tak boleh. Nak semua isteri boleh tak faham. Istiqamah bagaimana? Jawab masak macam mana? Kalau mak dia faham, dia nak pakai anak dia. Ni sampai tuan. Saya pernah pergi ke sekolah lama lah. Waktu dia memantau sekolah-sekolah di sekolah Birmingham tu, ya, pergi cek sekolah mana. Budak-budak tu. Tengok waktu semayang waktu lehong. Sekolah yang pergi sekolah, dapat ada disuruh lehong, pakai semua bayang. Bila waktu semayang lehong lah kan, kita pun lalu dah habis bayang. Tengok budak-budak yang duduk pada bayang. Lalu ke budak-budak tanya, dia bertanya, tak habis bayang lagi kan? Habis bayang lagi? Dia kata, Ustaz, kami tak habis bayang. Budak bayang Ustaz. Budak terima ni umur. Budak umur perempuan terima umur 9 tahun. Umur kan 17. Bermakna dia telah cukup masa balik dia. Ya, 9 bermula. Paling kekal lama haid perempuan itu perempuan yang balik umurnya 12 tahun. Satu 9 itu 9 itu dah bola ada, tapi nadir jangan. Yang paling banyak kekal lama umur 12 tahun itu dah tak balik dah. Jadi 17 tahun di 17 tahun ini maknanya dia memang dah balik dah. Bila balik kita tadi dia tak sembahyang kan? Dia tak boleh sembahyang Ustaz. Tak boleh sembahyang, saya tak boleh sembahyang. Haid kan? Tak. Haid dah habis Ustaz. Tak tahu Ustaz haid lagi pun. Tanya haid berapa hari dah? Berapa hari yang tak sembahyang? Tak ada orang 20 hari. Tak kering banyak kita. Tanya oleh berapa hari yang haid ni? 20 hari dah. Saya pasal haid. Saya kata Allah 20 hari itu
istihadah tu kita tahu lah, saya kira mana kita faham segi hukum haid orang ni dan bagi nama orang ni orang kecil pun beli juga tak lama memang kita mahu keluar tapi kan tahu dia tak tahu lah nak beli juga pasal nak bagi tahu isteri kalau isteri tak tahu dia tak tahu kenapa orang beli kalau dia tahu isteri tak payah beli dulu rumah suami belum ada baik jadi kita memaham selama kita memaham kita faham tapi anak-anak remaja di bawah tak tahu jadi kita faham haid paling tinggi Omari 15 hari paling rendah paling sikit sehari semalam 24 jam paling rendah 24 jam kata Syafi'iyah paling lama 2 minggu 15 hari haid lebih daripada itu apa ya dia faham istihadah darah penyakit tapi dia orang perampai semua jadi haid tak bayar lagi 5 hari mau dia kata tak bayar lagi darah keluar haid lagi haid lagi 2 hari 20 hari mau dia tak apa tak bayar haid lagi yang mau tu ayah tanya ayah sampai ayah kata mana aku beritahu kata ayah mana tahu darah ni tak mati jadi anak dah ayah sayang anak yang wajib sayang tak sayang saya tak tahu masalahnya jadi kita katakan kamu butuhkan haid lagi kamu dah istihadah dulu tapi darah keluar satu ya kan darah tu darah istihadah bila istihadah jangan lupa lepas orang insyaAllah wajib dah sayang ya faham wajib istihadah wajib dah sayang walaupun darah keluar jadi dia kena ada syarat-syaratnya syarat istihadah tu ada kita sayang Allah maka bila kita tak tahu masalah-masalah ni kita rasa tak jawab jadi saya sure di satu masjid sana kita kata apa salah 7 minggu buat khusus buat satu pengajian khas untuk remaja-remaja kenal dengan masalah haid nifas istihadah taharah mereka baru majlis Islam tak pada majlis Islam pun pada kata khusus nikah kahwin buat nikah kahwin berapa masa lagi tak boleh juga 3 hari khusus nak nikah 30 tahun khusus 3 hari mana nak faham tak faham 3 hari mana boleh habis tak boleh dia kena masa panjang jadi anak-anak yang kita rasa isu daripada melahirkan orang soleh dan solehah dia pada faham agama kalau nak kebaikan kita kena buat sesuatu mak ayah kena ajar kalau tidak pun kena bagi tahu masalah haid anak-anak perempuan ayah kena beritahu mak kena beritahu supaya dia faham agama Allah dia kalau tidak jadilah soalan mereka tak sayang anak tadi ni dimahami tak sayang kalau kita haid pun 15 hari 20 hari tak salat dengan 5 hari dah tak semayang bermakna 5 kali 5 orang yang tak salat 5 kali semayang 1 hari kali dengan 5 hari 5 kali 5 25 waktu dah tak semayang mak tu sorok itu ayah tu sorok itu tak ada masalah mak pun sorok juga gelap anak dia pun sorok ayah pun sorok lagi padahal anak tu 5 hari dah tak semayang satu waktu tak boleh berjadi satu waktu tak semayang apa akibatnya nanti Allah tentangku nanti ayah tu dekat tangan kau tangguh mati mak ayah pasal jadi kita syorkan bukan kita syorkan tengok hari apa Sabtu hari apa tak sekolah cuti apa cuti public holiday apa maka buat satu khusus khas nak dengar ke depan tak masalah berterusan saya jaga depan setiap minggu saya jaga setiap minggu ni anak
tiap hari Ahad ayah mau dengan bibi anak orang sekalian supaya berhenti masalah haid, nifas, masalah sembahyang, masalah persihan, masalah istinja, masalah mandi wajib, janabah, baru daripada besok jadi senang. Nak kahwin pun ayah kata alhamdulillah pasal elok. Anak pun faham agama, anak lelaki pun faham. Ni nak mereka nombor satu, apa satu pun tak tahu. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, Allah mau menantu yang tak semayang dan tak mati semayang, mau tak mau, tapi akan jadi begitu kerana bermacam hari ini tak tahu hukum agama. Tak tahu hukum semayang pun tak semayang, dua-dua nak kena hukum. Kita tak bagi, kita kena, tak bagi, kita kena. Tak bagi, kita kena. Bagi, lagi teruk. Tak bagi, dia bawa usul macam dari masalah pula. Bagi semayang, kita beri kepada. Pasal apa? Pasal kahwin, tapi tak ada orang soleh. Kita nak goncang dia untuk lebih pun pening. Kita nak saksi pun susah. Nak jadi wali pun susah. Pasal apa? Tahu lah. Lebih nikah ni, bagi nikah ni. Padahal kahwin itu nak membangkitkan orang-orang yang faham agama, nak ganti orang tua. Tapi orang yang tak faham, soal solat tak faham, soal wudu tak ngerti, hati pun tahu. Jahil semua. Mak dia semua anak jahil. Jahil itu pandai, IT pun pandai, komputer, laptop pandai, semayang tak ngerti. Tapi itu dia bukan pandai. Bukan jadi namanya kalau kata yang dia boleh faham, headset ni boleh tekan. Kita tak ngerti yang tekan, dia tekan sana. Dan remote control di rumah TV. Kalau ada S2 contohnya, dia pakai cari hak tukang. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, kita tak tahu pun dia pakai tukang. Ni dia ni gambar kartun ni, ni bahasa Inggeris kan, bahasa Inggeris kan. Bapa macam ni, kita pergi tukang bahasa Melayu ni, buat ayah. Tukang orang, dia tukang sana. Gambar kartun bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kita tak ngerti. Dia pakai. Oh, semua abang orang kata anak saya pandai lah. Komputer pun pandai. Laptop pun dia berhenti buka. Handset pun semua dia pandai. Semua dia pandai. Anak semua pandai. Tanya-tanya saya tak ngerti. Untuk pun tak faham. 7 tahun tak banyak ni. Sonok apa? Tak sonok kita. Kerana bukan mereka orang yang terbaik sebab tak faham agama. Nabi kata pada hadis, man yuridillahu bil khairan, siapa yang Allah nak beri kebajikan dan kesalahan yang banyak, yufaqihu fiddin, Allah bagi dia faham agama. Orang faham agama adalah orang yang ada kebaikan yang banyak kata Nabi SAW. Orang tak faham agama, dia bukan orang lain. Dia nak beri faham agama lalu dan bagi anak-anak kita faham agama. Kita kena buat sesuatu. Hak ngaji ini balik cakap apa? Balik makam, tak sebayang tak perlu makam dia. Beritahu, pasti mereka solat 7 tahun, 10 tahun daripada mereka solat. Dia tak letih hukum makam. Kita tak lagi bertahu dapat kita kawin supaya mereka nanti jadi orang yang faham tahu agama. Kita senang. Dan kita jadi orang yang Allah ampun dosa. Baik. Dari kata Nabi bagi, maka bini kata lelaki dia, satu tadi tak tadi malam ni tak bini. Malam lah, bini ke sebelah. Boleh kita malam. Pasal malam kan Nabi kata awal. Pukul 7 malam, pukul 8 nak mati. Tak boleh. Mati tadi malam pasal malam. Ini baru rancang. Jadi bini kita kata, bang, kita pergi pasal malam dulu. Balik ke lepas tu, insyaAllah dia akan balik lagi. InsyaAllah tak apa-apa tu. Dan ini balik-balik rumah. Dia buat kosong kita juga. Buang baju Melayu, buang baju Melayu, buang apa pakai seluar. Nanti baju motor, dia bunyi motor pergi bersama malam. Beli dan jagung, bakar, ayam, goreng, beli. Macam beli lah. Tengok orang beli, tengok dia beli. Balik macam-macam rumah.
Boleh beli semua, begitu semua beli, balik tak bayar. Balik tak bayar, tangguh tak bayar. Balik ke mana? Sampai begitu semua, sampai dia balik, rumah pun tak jauh di Pasar Malam. Di Pasar Malam, balik sampai rumah 8.5. Isyak masuk lagi Pasar Malam. Masuk lagi. Kalau tak masuk Isyak lagi, tak lihat. Kata tak belum, apa saya tu? Bawa Isyak. Sampai rumah lepas bini kita apa? Tengok lepas tu. InsyaAllah lama belum. Tak bila saya suami pun nanti wudu, semayang hari wudu 8.35 selesai. Takbir Allahu Akbar. Dapat 40 insyaAllah. Dapat 35 ada takbir. Hadis saya, apa hadis saya? Azan di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan insyaAllah. Bini kita jangan dia makan. Itulah. Saya kata you tak boleh makan. Dan ni jom pergi makan. Jangan makan lagi semua. Tuan, Nabi hendak apa hadis tadi? Nabi hendak apa? Salat yang Allah tak terima. Apa dia? Yaitu rajul ya'ti bis salah di dalam orang lelaki atau sesiapa yang bersembahyang di hujung waktu, Allah tak terima apa yang tak terima itu. Sembahyang wajib, sembahyang itu sah, tapi Allah tak terima. Sah pada perbuatan, pada penerimaan Allah, Allah tak terima. Tak terima apa ya? Bila Allah tak terima sembahyang, makna kata dia tak sembahyang. Bini kita tak lagi, semua pasal lagi sembahyang, malah tidak sembahyang. Tak dikira solat pada Allah Taala. Kebetulan lagi juga hukum makan. Bayar reti supaya buat benda betul. Baik terakhirnya, dan kita terakhir kalau ketiga, yang Allah tak terima sembahyang apa? Rajulun i'tada muharrama. Seorang laki-laki. Yang ketiga ya, orang laki-laki yang memperhambakan orang merdeka, buat orang jadi hamba, dan buat orang jadi hamba. Dia tak lagi mau sembahyang, dia suruh buat kerja. Bayanglah. Dan dia hamba kat orang lain, dia suruh buat kerja, tapi sembahyang tak lagi. Kalau orang ni dia sembahyang dia pun Allah tak terima. Mulai yang berikan dari sehingga semua orang Allah berikan insyaAllah. Baik, untuk soal yang kedua, cerita tentang salat orang-orang yang contoh orang yang tak sembahyang dan asal-asal pada mana sembahyang. Sikit saja orang insyaAllah. Bermula berapa soal empat, soal empat, kalau soal empat. Maka semua seorang sahabat, kita dah habis yang cerita tentang orang yang kena azab, orang tak sembahyang ni kena azab dunia. Habis dah. Kita masuk ke bab yang kedua, tak sembahyang azab bahagian kedua, iaitu azab sebelum mati. Apa dia? Maka sembah seorang sahabat, ya Rasulullah. Sembah ni makna yang bersembah. Sembah ni bertanya seorang sahabat kepada Nabi SAW. Sembah ni makna bukan sembah, tapi bertanya dengan penuh adab. Dia faham itu maknanya. Tanya Nabi dengan adab. Itu mana sembah? Sembah ni bukan sembah baca sembah dan sembah Allah Taala. Maka sembah seorang sahabat maknanya bertanya seorang sahabat dengan penuh adab dan dengan penuh kelembutan dan penuh kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya dengan penuh adab. Apa yang sahabat tanya? Ya Rasulullah, apa jua suatu daripadanya berupa siksa pada ketika matinya? Orang tinggal sembahyang ni,
apa azab bagi orang yang tinggi sembahyang waktu nak nanti apa azabnya. Ada jadi jawab. Jadi kita pahamlah orang tinggi sembahyang ni hidup pun kena siksa, nak nanti pun kena siksa, lepas nanti pun kena siksa, dalam kubur kena siksa, sampai kiamat pun kena siksa, sepanjang masa kena siksa daripada Allah. Sebab tinggi sembahyang. Kita tak mau lah, tak mau anak-anak cucu orang Islam tak sembahyang sebab azab. Tapi yang Nabi kata orang beriman tengok dosa macam tengok dosa kecil macam tengok gunung besar nak timpa atas kepala. Tapi kalau orang munafik tengok dosa besar jadi macam kata hidup gawang tak masalah apa. Kami tengok dia sama ada orang beriman atau tidak. Soal sembahyang ini bukan soal main-main, soal fardu, bukan soal dosa kecil. Nabi kata orang beriman tengok dosa kecil macam mungkin nak pukul di kepala. Dan orang munafik tengok dosa besar jadi jalannya hidup gawang tak ada apa. Jadi orang beriman dia akan pilih sembahyang semasa. Boleh orang munafik dapat berlainan apa. Jadi salat ini bukan benda kecil, benda besar. Jika sembahyang butuh agama. Jika sembahyang butuh agama. Agama Allah Ta'ala. Dah lawan kafir itu butuh agama. Orang Islam sendiri pun tak munafik pun butuh agama. Pakai butuh ni, pakai produk sendiri. Pakai produk masjid itu masjid pakai butuh muslim. Tapi kalau butuh masjid pakai apa? Butuh agama. Orang tak apa orangnya. Butuh masjid mama semua. Kita mama kita ada mama pasal rumah mama. Rumah Allah kita butuh sama mama. Agama Allah butuh sebab apa? Jadi dengan mama lagi sebab kita butuhkan agama Allah. Dengan sebab tak solat. Tak solat pun orang dalam kampung, tak solat katalah ada 50 orang. Atas saya katalah penduduk kampung, katalah penduduk kampung ada 1000. Dan siapa? Penduduk kampung ada 1000 orang. Atas saya 50 orang. 3 orang. Jadi saya ulang balik. Penduduk kampung 1000. Di kawasan ini kita ada penduduk kampung lama. Agak-agak 1000 orang. Ada 1000. Ada. Ya, lebih kurang lah. Kita ni lah, lebih kurang. Lebih kurang 1000. Bila 1000, hak saya bukan ni. Hak saya jemaah. Kata saya ke masjid ni 50 orang. Maknanya 1000 tolak 50 ini apa? 950. Maknanya buat 950 berfoto mesti. Kata tengok 50 mana ada tepuk? Mana ada tepuk? Oh 950 berfoto berfoto mesti. Contoh mana? Kita hidup orang yang kan? Mana nak berani? Pakai empat juga, pakai masjid tu empat juga pasal ramai yang membutuhkan dia. Jadi dia ramai membutuhkan agama, tak ada tepuk gitu. Tak ada tepuk, mana ada? Dia pakai. Mudah-mudahan kita katakan Allah Taala ampunkan semua dosa kita. Sebab kita tak nak tahan orang butuh agama tak boleh buat. Tapi ada orang sono karena lahirnya golongan-golongan yang membutuhkan agama. Dia paling nak orang yang masih juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata apa? Tak saya butuh agama. Bila butuh agama, azab dia banyak sangat. Baik. Apa siksa bagi orang yang tak sembahyang ketika kena mati? Apa siksa dia? Maka pertama, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertamanya
adalah ia pada matinya dalam kehinaan. Mati dalam hina, bukan mati dalam mati dalam kehinaan. Tuan-tuan, saya tengok orang yang pergi masyarakat Al-Quran, kita tengok dalam web macam mana satu ulama di Yaman, ya, dia waktu belajar di masjid, tapi sembahyang maghrib belajar pegang mikrofon, duduk kerusi, orang ramai keliling, tengah-tengah cakap, dia macam pergi, tapi dia cakap juga, dia belajar juga. Lepas dia cakap, tengah-tengah cakap, gambar dengan dia, jelas di dahi dia timbul satu perkataan, alif lam lam ha, alif. Kau tengok dalam cerita-cerita orang yang husnul khotimah. Cuba carilah pasal apa macam ni. Cerita saya ni tahu mana saya tahu. Tapi dalam bahasa satu orang di Yaman ni cerita husnul khotimah, dia terus belajar, tiba-tiba timbul di dahi dia. Tertera jelas semua tulisan alif lam lam ha. Naik sat tidak habis dia bilang dia pun apa meninggal. Allahu Akbar. Puasanya mati husnul khotimah. Ya betul. Allah buat kepada hamba-hambanya yang sentiasa bersolat, sentiasa jaga sembahyang, jaga hubungan dengan Allah Taala. Allah begitu. Subhanallah. Dari situ kita tengok juga satu orang mati yang tak baik. Gambar satu orang besar di India. Dia mungkin ayat pun tengah cakap dan semua tulis. Tengah cakap dan semua tulis. Orang ramai yang ada depan dia cakap, tengah cakap ni dia mungkin dapat cakap. Dia senyum, dia bilang Allah pasal Allah cakap dia tahu cakap apa. Minum air sikit, bila minum tengah cakap, tetap mata terbelah. Ternganga, jatuh kupah, kadang-kadang mata terbelah, mulut ternganga. Allah cabut nyawa ketika itu. Bismillah daripada Allah. Cabut nyawa ni, saya ada masalah sebenarnya. Cabut nyawa ni. Allah sebut dalam Al-Quran pada surah Al-An'am. Ayat apa? Al-An'am ayat 44. Cerita istidraj. Tentang kita ngaji istidraj kan? Ini bahagian. Apa istidraj? Istidraj ini makna satu nikmat yang Allah bagi kepada orang yang kufur. Kan? Satu nikmat bagi apa? Nikmat padahal itu bukan nikmat, itu azab daripada Allah. Daripada Allah, tapi Allah berwenang. Yang itu dipanggil istidraj, dia bukan karamah. Ya, dia bukan karamah. Allah kata pada Al-Quran, tengok maknanya Allah bagi apa? Daripada nak senang Allah bagi senang, nak kaya Allah bagi kaya, nak menang Allah bagi menang. Allah dalam Al-Quran. Cek balik kan, cuba saya pakai ayat dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah kata, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mana mereka itu melupakan peringatan Allah Ta'ala. Apa yang Allah sampaikan kepada melalui lidah Nabi dan ulama-ulamanya, apa yang Allah sebut, falamma nasu, dia baru lupa. Kau tak dengar, kau lupa. Soal akhirat, soal pahala syurga, pahala dosa syurga neraka, apa? Falamma nasu ma dzukiru bih. Waktu mana mereka diberi peringatan oleh Allah Ta'ala, nasu, dia baru lupa. Tak pakai apa-apa. Mana orang yang lupakan Allah, lawan Allah Ta'ala, Allah berkata, "Fatahna
kami bukakan ke atas mereka itu abwaaba kulli syai', segala pintu-pintu kemewahan, kesenangan, kemenangan, kehebatan aku buka bagi Allah, kata Allah. Kemudian hatta idza farihu bima utu, kubiarkan mereka seronok dengan kemenangan itu. Kubiarkan mereka lepas seronok dengan kekayaan, dengan kebolehan, dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan kemenangan, kubagi apa? Hatta idza farihu, sehingga mereka seronok suka bima utu, dengan apa yang kubagi. Kemudian thumma akhrajdahum baghtatan, tiba-tiba kata Allah, aku cabut kemenangan itu, aku cabut nyawa mereka dalam keadaan lupakan aku. Kumatikan daripada mereka itu dalam keadaan lupakan Allah Ta'ala, masa hebat, masa megah. Ku cabut nyawa mereka. Dua makna. Thumma akhrajdahum baghtatan, kami cabut sesuatu daripada mereka itu. Sama ada cabut kemenangan atau cabut nyawa, baru semua. Fa'idza hum mublisun, tiba-tiba mereka jadi orang yang terhina, mati dalam keadaan lupa Allah. Allah hina mereka sampai begitu. Tak ada nak ucap, tak ada nak beriman, tak ada nak sebut apa-apa saja. Macam Fir'aun, macam dengan Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun berkuasa selama lebih daripada 50 tahun, lebih dari 90 tahun dia berkuasa. Dia terbunuh saja sampai kebutuhan. Tapi Allah buat apa? Allah matikan dia dalam lautan. Kerana apa? Kerana berkat doa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berdoa, Nabi Musa berdoa untuk dihancurkan Fir'aun itu 40 tahun. Baru Allah turun. Cerita pasal Fir'aun ini, tuan-tuan. Fir'aun berkata, Fir'aun berkata dengan Musa, wahai Musa, hang nak lawan aku, aku yang bagi hang makan waktu kecil. Kan? Fir'aun berkata dengan Musa, aku bagi hang makan waktu kecil, aku besarkan, aku bagi semua, hang lawan aku balik. Ini Musa, dia pun lawan tetap lawan pasal apa tak betul ya? Lawan tak lawan pasal apa? Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan siapa? Dengan siapa? Nabi Ibrahim ayah dia sendiri dia lawan pasal ayah kufur. Dalil kita tahu kufur tetap terdekat, tapi cara lawan baik, cara kita lawan itu kena ada. Kita yang berwatak ini tak watak kalau macam ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jadi orang yang mati menghina dan kehinaan mati mereka itu kerana tinggal supaya menyebabkan mati dan kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama adalah mati yang dalam kehinaan. Allah cabut nyawa dalam kehinaan. Yang kedua, dan keduanya mati padahal ia dalam lapar. Mati dalam kelaparan, lapar macam-macam. Nak makan, tak ada makan. Lapar ni maknanya ada dua makna. Kita faham mati itu dalam lapar nak makan, kan? Itu betul juga. Tapi mereka ni, orang yang tinggal semayang, tinggal hubungan dengan Allah Ta'ala ni, mati dalam lapar nak dunia lagi. Tafsir itu mati dia masih dalam asal nak dunia lagi, lapar dunia tak hati. Mati mereka dalam asal nak dunia, tak nakkan Allah Ta'ala. Itu maksud mati dalam kelaparan. Lapar apa? Bukan lapar makan. Memang itu makna juga. Lapar sangat makan tapi tak ada makan. Pasal Allah tutup itu hukum. Makna kedua, mati dalam masih lapar nak makan hawa dunia lagi. Allah bertawabir saja.
Jadi kita minta tolong Allah Subhanahu wa taala, kan? Allah jauhkan kita daripada semua benda-benda ini. Semua benda-benda yang tak baik ini kita minta Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang tak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya sebut saya ada tu amalan tuan, amalan tuan. Pokok yang ketujuh tu, tuan-tuan tolong dengan doa Islam. Dan pokok yang ketujuh saudara kita. Pokok yang ketujuh. Satu baik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan ke-10. Pokok ketujuh, kan ingat? Pokok ketujuh di tengah di atas itu baru sekian dan satu doa Ibnu Abbas dan kaki Ibnu Abbas satu doa pendek doanya supaya doa ini supaya jadi orang yang tak diharamkan masuk syurga dan jadi orang yang tak tinggal sayang lagi, jadi orang yang tak lawan Allah, jadi orang yang setia taat pada Allah dan Allah tak harapkan syurga.